Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wala hawla wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Wahai Allah, tunjukkanlah kepada kami ini perkara yang benar itu sebagai satu kebenaran, dan jadikanlah kami ini ya Allah sebagai pengikut kepada kebenaran itu. Wahai Allah, tunjukkanlah kepada kami ini perkara yang batil itu sebagai satu kebatilan, dan jauhkanlah kami ini ya Allah daripada menjadi pengikut kepada kebatilan itu. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Firman Allah dalam Quran yang bermaksud, wahai Muhammad, katakanlah, beramallah kamu kerana segala amalan kamu itu akan diperlihatkan oleh Allah, oleh Rasul dan juga orang yang beriman, dan kamu itu akan dikembalikan kepada Allah, di mana Allah itu mengetahui tentang perkara-perkara yang gaib, dan Allah itu mengetahui tentang perkara-perkara yang nyata, dan segala amalan kamu itu akan diperhitung oleh Allah di hari akhirat nanti. Summa qala ma ba'd. Yang saya hormati ahli jawatan kuasa Masjid Sendeng Ampangan, tuan-tuan imam, tuan Bilal, tuan Siak, pimpinan-pimpinan masyarakat di kawasan kita ini, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, anak-anak, muslimin muslimat, hadirin-hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bidahulu marilah kita sama-sama merafakkan ketinggian kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini Allah Taala masih lagi memberikan keizinan pada kita, memberikan kelapangan kepada kita untuk kita hadir ke rumah-rumah Allah, ke masjid-masjid, ke surau-surau, terutamanya di Masjid Sendeng kita ini. Mudah-mudahan kehadiran kita akan diberikan kebaikan oleh Allah. Allah berikan rahmat kepada kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita. InsyaAllah segala ibadah yang kita lakukan akan diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan segala doa-doa yang kita rafa'kan akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada malam ini dah merupakan minggu yang kelima. Jadi saya difahamkan minggu kelima ni kebanyakan masjid dan surau ni tidak ada regular penceramah ataupun kuliah lah, ya. Jadi alhamdulillah saya diberikan peluang oleh Allah Ta'ala dan dipanggil oleh pihak masjid untuk malam ini untuk hadir ke masjid ini untuk sama-sama kita mengisi kekosongan ini. Mudah-mudahan misi ilmu yang kita ada pada malam ini akan diberikan kebaikan oleh Allah. Allah tambahkan ilmunya pada kita, Allah berikan keringanan pada hati kita dan kepada tubuh badan kita untuk kita beramal dan melakukan segala apa yang kita perolehi daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada malam ini sebagai pengisian saya ingin membacakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam bin Ahmad dan Ibn Hibban, di mana hadis ini daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, arba'un minas sa'adati al-mar'atu salihatu wal maskanu wasi'u wal jaru salihu wal markabu hani'u wa arba'un minas syaqawati al jaru su'u wal mar'atu su'u wal maskanu dayyiqu wal markabu su'u, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang bermaksud 4 tanda kebahagiaan hidup,
4 tanda kebahagiaan hidup. Yang pertamanya ialah isteri yang solehah. Isteri yang solehah. Yang kedua, tempat tinggal yang luas. Yang ketiga, jiran yang soleh. Yang keempat, kenderaan yang elok. Manakala 4 tanda kedukaan, kesedihan dalam hidup ini, kata Nabi, yang pertamanya adalah jiran yang buruk, isteri yang teruk, yang tidak baik, tempat tinggal yang sempit, dan kenderaan yang buruk. Tuan-tuan, hadis ini adalah merupakan hadis yang ringkas tetapi memberikan pengajaran, pengertian yang sangat baik untuk kita semua. Di mana dalam hadis ini disebutkan tadi, tanda-tanda kebahagiaan hidup manusia itu, kata Nabi, ialah isteri yang solehah. Isteri yang soleh apa dia? Isteri yang baik. Isteri yang baik, kan? Ya. Yang keduanya, rumah yang luas. Yang ketiga, jiran yang baik. Yang keempat, kenderaan yang elok. Inilah tanda-tanda kebahagiaan hidup. Banyak tanda-tanda lagi, tapi dalam hadis ini Nabi sebutkan 4. Tapi dalam hadis yang lain menyebutkan ada 3 tanda-tanda kebahagiaan. Hadis yang lain, riwayat yang lain, ya, disebutkan 4 tadi, tetapi al-mar'atu salihah tak ada disebut dalam hadis itu. Itu riwayat yang lain. Ini riwayat yang daripada Ibnu Hibban dan Imam Ahmad ini menyebutkan ada 4 tanda-tanda kebahagiaan, ya. Tuan-tuan dan sekalian, bila sebut tentang kebahagiaan, memang semua manusia inginkan kebahagiaan hidup. Inginkan hidup bahagia. Cuma penafsiran kebahagiaan itu berbeza di antara satu manusia dan manusia yang lain. Sebab apa? Ada orang bila sebut bahagia tu, dia rasa bila dia banyak harta, banyak otot, kan, dia rasa hidup dia dah bahagia dah. Banyak otot, kan, ya, berjuta dalam bank, contohnya lah, kan. Kemudian banyak factory, kilang-kilang, kan, ya. Kemudian ada orang menilai kebahagiaan itu dengan kesihatan. Kan, dengan kesihatan. Ya, dia rasa bahagia hidup ini bila dia sihat. Dia rasa bila ada rasa sihat. Sihat itu adalah kebahagiaan hidup. Dia kata tak guna kalau kita banyak duit, banyak auto, ya, rumah besar sekalipun, tetapi kalau tak sihat, apa kejadah? Kan, duit banyak tapi makan bubur nasi, makan, kan, makanan yang biasa makan dah tak boleh, dah kena pantang. Betul tak? Kan, orang yang dah sakit-sakit, kan, banyak penyakit jantung sakit, apa nama, darah tinggi lah, kunci manis, macam-macam bondo yang dipantang. Kemarin pantang tengok je, pantang tengok makan, kan, pantang ajak makan, pantang belanja makan, pantangnya. Tapi sekarang ni pantang makan. Kan, mampu tengok saja, makan dah tak boleh. Hilang kenikmatan hidup. Dia rasa hilang dah rasa kebahagiaan hidup itu. Tak macam dulu-dulu. Ya. Jadi semua orang inginkan kebahagiaan, kan? Apabila hilangnya kebahagiaan, seolah-olah hilanglah keselesaan hidup dan kesempurnaan hidup, ya, tuan-tuan. Jadi para ulama, tuan-tuan, membincangkan tentang kebahagiaan hidup ini, kan. Di antaranya Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala apabila membincangkan ataupun memperkatakan tentang kebahagiaan, Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa kebahagiaan itu merujuk kepada istilah yang disebut sebagai as-sa'adah. As-sa'adah, kan, as-sa'adah ini ialah berkaitan dengan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Hidup di dunia dan akhirat, ya. Jadi kalau sekadar bahagia di dunia tetapi merana di akhirat, belum boleh lagi dikatakan sebagai as-sa'adah. Yang dikatakan as-sa'adah itu, dia hidup di dunia ini dalam keadaan yang baik, yang bahagia, yang selamat, dan juga besok di akhirat dia hidup dalam keadaan yang baik, yang bahagia dan selamat. Ada orang hidup dunia, Masya Allah, kan, apa jua yang dikehendaki semua dapat, kan, semua yang dicari semua dapat, Allah bagi, tuan-tuan. Kaya hidup dia, banyak auto dia,
banyak isteri dia, kan macam-macam bondo yang dia nak, semua dapat Allah bagi, tuan-tuan. Ya, Allah bagi. Tetapi itu bukanlah satu jaminan. Belum lagi menjadikan satu jaminan untuk dia bagi hidup di dunia, apatah lagi hidup di akhirat. Ada orang banyak otak tapi hidup dia merana, hidup dia terseksa, jiwa dia sakit, tuan-tuan. Ya. Ada orang dia popular, orang semua kena dia, kan? Satu dunia kena dia, tuan-tuan. Dia rasa bahagia sebab orang kena dia. Kan satu dunia kena dia. Orang Malaysia kena, orang Indonesia kena, orang Amerika, orang Arab, semua kena dia. Dia seorang yang popular di atas muka bumi ini. Tetapi akhirnya mati bunuh diri, tuan-tuan. Mati bunuh diri. Sebab apa? Dia tidak ada as-sa'adah, kebahagiaan yang sebenarnya dalam kehidupan ini. Ya, dia tidak mencapai kebahagiaan yang sebenar dalam kehidupan ini. Ya. Yang dikatakan sa'adah itu ialah apabila seorang itu mengikut perintah Allah. Kan? Itu yang dikatakan kebahagiaan. Ikut perintah Allah, ikut perintah Rasul. Ya, kalau dia bahagia sekalipun di dunia ini, dapat kenikmatan yang Allah bagi pada dia, tetapi kalau dia tidak mengikut perintah Allah, bahkan melawan perintah Allah, tidak disebut sebagai as-sa'adah. Ya, bukanlah kebahagiaan yang hakiki, yang sebenarnya. Ya. Jadi kebahagiaan ini memanglah sesuatu yang diimpikan, yang dicari oleh manusia, terutamanya manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktulah kita baca doa, kan imam baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berikanlah kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami ini daripada sesaan api neraka-Mu, ya Allah. Yang dikatakan ya hasanah kat situ ialah kebanyakan ulama tafsir menyebutkan ialah kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, tuan-tuan. Ya. Baik. Jadi kita tengok, apakah kebaikan kalau kita membahagiakan orang lain? Kan? Kita hidup bahagia. Tetapi ada kebaikan apabila kita hidup bahagia, kita bahagiakan orang lain. Kita suka, kita menyukakan orang lain. Ya, kita senang menyenangkan orang lain. Kan, sebab itulah Nabi pernah menyebutkan khairukum, orang yang baik itu anfa'ulin nas, khairun nas anfa'ulin nas. Kan, sebaik-baik kamu itu ialah orang yang dapat memberikan kebaikan, manfaat kepada orang lain. Dan ya, dia memberikan manfaat, kebaikan pada orang lain, bukan menyusahkan orang lain. Ada orang senang, tuan-tuan, tapi menyusahkan orang. Ya. Dia senang tetapi menindas orang lain. Dia senang tapi menzalimi orang lain. Ada jenis manusia macam tu. Patutnya bila dia senang, dia senangkan orang. Ya, bila dia bahagia, dia membahagiakan orang. Bukan mendukacitakan orang, bukan menyusahkan orang. Ya, Nabi kata orang yang baik itu ialah orang di mana dia memberikan manfaat, kebaikan kepada orang lain. Dan dalam hadis lain menyebutkan bahawa apabila kita, tuan-tuan, memberikan kebahagiaan pada orang lain, disebutkan man adkhala 'alal mu'min sururan khalaqallahu min zalika surur 70,000 malak yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis bermaksud barang siapa yang membahagiakan orang lain, Allah Taala menciptakan 70,000 malaikat yang ditugaskan meminta keampunan baginya sampailah pada hari kiamat. Sebab apa? Kerana dia membahagiakan orang lain. Ya. Dalam hadis ini, tuan-tuan, ada 4 perkara yang menunjukkan manusia itu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa dia? Yang pertama ialah al-mar'atus salihah. Al-mar'atus salihah ialah perempuan yang baik.
perempuan yang baik. Tapi kata ulama hadis, menyebutkan al-mar'atu salihah di sini, dalam hadis ini ialah isteri yang baik, termasuk isteri yang baik, kan, ya, di mana isteri yang baik ini tuan-tuan, dia mempunyai ciri-ciri, ada tanda-tanda dia. Sebab ada orang mengaku dia perempuan yang baik, isteri yang baik, dia mengaku, tetapi di segi akhlaknya terbalik. Kan, ramai orang mengaku dia isteri yang terbaik, tetapi dari segi akhlaknya tidak menunjukkan dia baik, kan. Jadi di antara tanda-tanda isteri yang baik itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis itu, ialah apabila isteri yang baik, kan, isteri yang baik, apabila suami melihatnya, suami itu merasa bahagia, merasa senang, merasa seronok. Itu tanda isteri yang baik tu. Dia tengok isteri dia, tenang jiwa dia, suka hati dia, kan, lapang dada dia. Itu tanda isteri yang baik, tuan-tuan. Kalau isteri tak baik, dia tengok isteri menyampah, menyusahkan aku, kan, menyempitkan fikiran, kan, ya, macam-macam lagi lah. Dia rasa tak seronok, tuan-tuan, apabila melihat isterinya, ya. Itu sebab yang pertama. Jadi perempuan ini mestilah dia menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Kan, pertama tadi di segi pandangan manusia ataupun pandangan suami, kan, mestilah suami melihat dia dalam keadaan yang menyukakan hati. Tak boleh apabila suami tengok isteri, tuan-tuan, kan, isteri dalam keadaan akhlak yang tidak bagus, kan, bongi, marah-marah, tidak hormat pada suami, kan, banyak berlaku hari ini, tuan-tuan, ya. Bukan dulu kita dengar sampai satu tahap bila berlaku pergaduhan suami isteri, kan, suami pukul isteri, betul tak? Sekarang ni dah banyak berlaku kes isteri pukul suami pun ada. Kan, isteri pukul suami, kan, nak bunuh suami pun ada, kan, terbalik, kan. Ni dunia akhir zaman sekarang ni macam-macam berlaku, kan. Jadi mestilah menghiasi diri itu dengan akhlak yang baik yang terpuji, kan. Kemudian apabila suami menyuruh isteri itu, isteri taatlah kepada kata-kata suami, taat, ikut cakap, jangan melawan, ya. Itu tanda isteri yang baik. Kalau melawan, kan, kadang tercampur nak cakap, tak habis cakap lagi dah lawan dah. Belum habis cakap lagi dah kena lawan. Kan, belum habis cakap lagi dah kena pangkah, dah kena pancung, kan, belum habis cakap lagi, kan, ya. Dia tidak menghormati suami dia, kan. Jadi kalau macam tu keadaan dia, sudah tentu lah, itulah ciri-ciri isteri yang tidak baik, ya. Isteri yang baik bila suami itu suruh cakap, buat benda yang elok, kan, maka ikutilah, taatlah, dengarlah cakap suami, janganlah melawan, tuan-tuan, ya. Yang ketiga, kata Nabi dalam satu hadis itu ialah apabila suami itu meninggalkan rumahnya, dia menjaga maruah dirinya dan menjaga harta suaminya, ya, apabila berada di rumah, kan, maknanya dia tidak membuat perkara-perkara yang boleh merosakkan maruah suami, tuan-tuan. Ini kita khawatir sebab hari ini kadang-kadang tak keluar rumah pun, kan, tetapi hari ini orang dah boleh tengok apa yang berlaku dalam rumah kita, kan, apa yang isteri kita buat. Orang luar semua tahu, suami tak tahu. Ya, rupa-rupanya dia buat live, kan, tentang cerita-cerita kehidupan dia. Dia buat live berkenaan dengan ialah tentang dia buat unboxing lah, macam-macam, beli barang, kan, dapat barang, buka barang live, buka. Suami tak tahu, kan, tapi orang luar semua tahu, tanpa kebenaran suami. Apa aku buat tu? Orang cerita pasal kau, kan, rupanya dia buat benda-benda macam tu, tuan-tuan, tanpa izin pada suami. Kadang benda tu mengaibkan suami,
Bila mengaibkan suami, maksudnya dia tidak menjaga maruah, tidak menjaga maruah suaminya. Kan, ya, kadang tergedik-gedik kan. Itu soal isteri orang tu, kan, macam tak ada suami, tapi ada suami, anak dah 4-5 orang, kan, tapi tergedik-gedik buat live tu, kan. Jadi jagalah maruah apabila suami tak ada di rumah, tuan-tuan, ya. Baik, di antara ciri-ciri wanita yang baik, isteri yang baik itu ialah dia di antaranya dia menjadi ibu misali kepada anak-anaknya. Ibu misali kepada anak-anak, kan, maksudnya apa? Menjadi contoh teladan kepada anak-anak. Sebab Madrasatul Ula, kan, sekolah pertama bagi anak-anak itu ialah di rumah. Sekolah pertama anak-anak, tuan-tuan, bukan di sekolah tu, bukan di tadika tu, bukan di sekolah rendah tu, bukan. Sebenarnya Madrasatul Ula dalam pendidikan awal kanak-kanak itu ialah di rumah. Dia belajar daripada apa yang ditengok, apa yang diperhatikan dalam rumah. Dia tengok perangai ayah dia, dia tengok perangai mak dia, dia tengok cara mak dia bercakap, dia tengok cara ayah dia bercakap, kan, dia tengok bagaimana keadaan rumah tangga, kan, suami isteri, mak bapak dia, kan, asyik bergaduh kerja, kan, kadang jadi pening, anak pun jadi tension. Umur 6 tahun dah tension dah stres dah. Ya, hari ni banyak orang sakit jiwa, tuan-tuan. Budak-budak kecil pun dah stres dah. Sebab apa? Tekanan yang terdapat di dalam rumah. Kan, sebab ibu bapa dia tidak menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak, ya. Jadi tuan-tuan, jadi perempuan yang baik, kalau al-mar'atu salihah itu ialah dia menjadi ibu misali kepada anak-anaknya, sehingga kan anak-anak itu mengikut tingkah laku, teladan yang baik, akhlak yang baik yang ditunjukkan oleh ibu semasa berada di rumah. Baik, kemudian yang dikatakan al-mar'atu salihah itu juga ialah perempuan di mana dia bersabar dengan kerenah yang berlaku dalam rumah, kan. Kerenah siapa? Yang pertama kerenah suami lah, kan. Yang kedua kerenah anak-anak, kan. Jadi orang ni dia ada kerenah dia, kan, cara dia, kan. Orang lelaki, tuan-tuan, kan, dia ada cara dia sendiri, kan. Dia ada nilai hidup dia sendiri. Masa bujang dia macam mana kadang-kadang, kan, dia kadang suka mancing, kan. Masa bujang dia suka mancing, kan. Bila nak kahwin, bila dah kahwin besok nak berhenti mancing tak lapik juga. Sebab apa? Kan, dia kata nak kurangkanlah, kan, tabiat mancing ni. Pergilah sekali, tapi tak jumpa kawan-kawan kat luar, kadang kena racun. Kan. Itu yang pergi mancing balik 3 hari, tak balik 3 hari tu. Kan, tak balik 2 hari. Ingatkan dapat ikan banyak, tak juga. Belikan kat pasar tu, bawa balik ke rumah. Cuma dia seronok, kan, seronok dengan tabiat itu. Kata hobi dia, kan, jangan jadi satu kemarahan bergaduh sama isteri kerana tabiat hobi, kan, yang tidak disukai oleh pasangan, ya, menjadi pergaduhan, akhirnya bercerai, tuan-tuan, ya, kerana masalah-masalah kecil seperti itu. Baik, jadi perlulah menghadapi, sabar menghadapi kerenah ini. Dan di sinilah yang kita katakan kita melahirkan apa disebut sebagai, apabila kita sabar, mampu menghadapi kerenah-kerenah, kan, dalam rumah tangga, kan, kerenah suami, anak-anak dan sebagainya itu, dan suami juga mampu untuk bersabar menghadapi kerenah isteri, maka lahirlah sebuah rumah disebut sebagai Baiti Jannati, kan. Baiti Jannati itu kan ada satu kempen, ingat tak, zaman bila entah, saya lupa dah, kan. Dia itu untuk menjadikan rumah kita ini Bainati Jannati. Maksudnya apa? Bainati rumahku, Jannati syurgaku. Kan, rumahku adalah syurgaku. Ya, bagus tak macam tu? Bagus. Maksudnya rumah kita itu umpama syurga untuk orang yang ada dalam rumah itu. Siapa ada rumah tu? Suami, isteri, anak-anak, kan. Maksudnya bila
rumah itu diumpamakan syurga, kita rasa seronok duduk dalam rumah itu. Kita rasa bahagia duduk dalam rumah tu. Kita rasa enjoy duduk dalam rumah tu. Kalau kita berjauhan pada rumah, kita sangat rindu rumah kita. Bila nak balik ni, bila nak balik rumah ni. Kan bila berjauhan dengan isteri, kan kita rindu dengan isteri kita. Ni isteri berjauhan dengan suami, rindu nak balik rumah jumpa suami. Dia seronok, tuan-tuan. Ya, itulah dia katakan bainati jannati. Ya, kalau sebaliknya dia jadi baik apa jannati sebut apa azabi, ataupun rumahku azab kepada aku, ataupun rumahku ini neraka bagi aku. Kan kalau kita tak jadikan jannati, maka dia akan jadi macam neraka lah. Itu yang tak seronok di rumah tu, tuan-tuan. Kan duduk bersembang kat luar sampai 1 pagi, 2 pagi, kan dia tak seronok balik ke rumah. Kan ya, keluar kan, lambat balik kan, nak tengok anak pun tak seronok. Ada sampai macam tu, tuan-tuan. Ya, jadi kita jadikanlah rumah kita itu melahirkan sebuah rumah baiti jannati, iaitu baitul muslim. Ya, sebab kalau kita nak melahirkan sebuah negara baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, kan disebutkan ialah negara apa nama tu yang mendapat pengampunan pada Allah Taala, negara yang baik. Dia adalah rentetan daripada masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik, dan masyarakat yang baik itu lahir daripada usrah yang baik, keluarga yang baik. Dan keluarga yang baik itu lahir daripada individu-individu muslim yang baik. Dia ada rentetan. Kalau kita ingin menjadikan negara kita ini kan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, tuan-tuan, tetapi masyarakat masih tunggang langgang, ya, rumah tangga porak-poranda, akhlak peribadi hancur musnah, tuan-tuan. Ia terlibat dengan perkara-perkara maksiat, terlibat dengan perkara-perkara yang dilaknat oleh Allah, kan, terlibat dengan LGBT lah contoh, kan, terlibat dengan perkara-perkara judi, kan, dan seumpama dengan. Jadi macam mana kita nak melahirkan masyarakat yang baik kalau individu sendiri pun masih belum dapat diperbaiki, disempurnakan? Jadi ada rentetan, tuan-tuan. Ya, jadi kita bermula daripada pembentukan peribadi dan juga rumah kita sendiri, daripada rumah kita sendiri, tuan-tuan. Baik. Jadi Nabi pernah sebutkan tentang perempuan ini, ya, Nabi kata ad-dunya mata'un wa khair mata'id dunya al-mar'atu salihah, kan? Ya, dunia ini adalah satu kenikmatan, dan sebaik-baik nikmat dunia ini, kata Nabi, adalah perempuan yang soleh, perempuan yang baik. Beruntunglah, tuan-tuan, bagi kita yang dapat isteri yang baik, ya, yang soleh. Alhamdulillah, kan. Tapi kalau kita masih lagi belum dapat isteri yang soleh, yang solehah ini, tuan-tuan, yang baik ini, maka itu bentuklah. Kan kalau macam tu, ustaz, tak dapat isteri yang baik, kahwin lagi satu, kan. Itu menambah bala, namun kau dengan isteri yang pertama pun tak boleh nak kontrol, kan, nak kahwin 2, 3 pula. Ya, kan. Jadi itulah indikator, tuan-tuan. Orang tu tanya saya, ustaz, macam mana, kan, ini teori, ya, kan. Kita pun tak berani sebenarnya berani cakap, ya, kan. Cakap berani, buat tak, no, tak berani, tuan. Ya, tak tahulah, tuan-tuan, kan, ya, berani cakap, tapi dah buat dah, kan, 2, 3 dah, kan. Jadi indikator untuk orang yang mampu untuk dia menambah isteri, kan. Tengok keadilan. Dia bukan kemampuan di segi harta benda semata, tidak, tetapi ialah kerana keadilan, kan. Ya, kalau dia bersifat adil, boleh berlaku adil kepada isterinya, isteri yang pertama, insya-Allah boleh berlaku adil pada isteri yang kedua dan ketiga. Tapi kalau isteri pertama sendiri pun tidak boleh berlaku adil, zalim, kan, ya, tidak memberikan nafkah yang sewajarnya, tidak memberikan kasih sayang, tidak memberikan perhatian sewajarnya, ya, kepada isterinya, maka mana mungkin dia untuk bersifat adil kepada isteri yang kedua, yang ketiga, kan. Jadi
mestilah syaratnya ada berlaku keadilan ya, kepada isteri dan kepada isteri-isterinya. Baik, yang kedua, tanda orang itu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, wal maskanul wasi'. Wal maskanul wasi' itu tempat tinggal yang luas. Tempat tinggal yang luas, ya. Jadi rumah yang luas ini adalah salah satu daripada tanda faktor, kata Nabi, orang itu diberikan kebahagiaan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Ya. Di mana rumah yang luas itu adalah rumah di mana boleh menenangkan hati. Kan, dia duduk dalam rumah itu menghilangkan kegelisahan. Ya. Itu maksudnya rumah yang luas. Rumah yang sempit ini ialah mendatangkan keresahan dan dia tidak selesa. Kan? Ya. Jadi ada orang bila sebut rumah yang luas ini ialah kedudukan rumahnya yang besar. Kan? Ada orang dia merasakan rumah ni luas apabila duduk dalam rumah itu keadaan yang dia bahagia, tuan-tuan. Walaupun saiz rumah dia kecil. Ya. Sebab ada orang rumah besar, cantik macam istana. Kan, tapi duduk dalam rumah azab, tuan-tuan. Kan, dia duduk dalam rumah tu sempit fikiran, susah hati, macam-macam masalah, macam-macam dugaan. Ya, yang Allah berikan kepada dia walaupun rumah ni besar luas, tuan-tuan. Ada orang saya rumah dia kecil je, tak adalah besar benar. Kan, bolehlah. Kan, hidup keluarga, anak 3 orang, 4 orang. Tetapi dia rasa rumah dia luas, tuan-tuan. Dia rumah dia walaupun kecil tapi dia rasa bahagia. Kan? Sebab apa? Tengok kepada apa yang dia lakukan dalam rumah itu. Dan apa yang ada dalam rumah itu yang menyebabkan rumah itu dia rasakan luas. Rupa-rupanya, kan, apabila rumah dia sempit tetapi dia sentiasa mengamalkan perintah Allah. Kan, suami sayang isteri, isteri sayang suami, anak menghormati ayah, anak menghormati ibu. Dia rasa rumah dia luas, tuan-tuan. Ya. Rezeki yang kecil walaupun tak banyak tapi cukup. Kan? Ya, cukup. Sebab rezeki itu berkat. Ada orang rezekinya banyak Allah bagi tapi tak pernah cukup. Bahkan cari lagi tak cukup, cari lagi tak cukup, cari lagi tak cukup. Walaupun banyak dapat. Kenapa? Tidak ada keberkatan dalam rezekinya. Tidak ada keberkatan dalam rezeki. Kan, sebab itulah apabila kita sebut tentang keberkatan ialah berkat sesuatu itu, kan, bila sikit cukup, sikit cukup, bila banyak boleh diagih-agihkan, boleh dikongsi-kongsikan. Itulah tanda keberkatan. Ya, sikit cukup, alhamdulillah. Tidak meminta-minta, tidak menjadi miskin, tapi cukup. Kan, gaji 2,000, anak 6 orang sekolah, cukup. Ada orang anak 2 orang gaji 20,000, tak cukup-cukup. Itu yang cari duit tu. Kan, sampai cari duit cara yang salah. Kan, makan rasuah lah. Kan, sogok sana, sogok sini. Kan, macam-macam, tuan-tuan. Ya, untuk dapat dapat duit. Kan, nak jadi kaya. Kan, tapi tak kaya-kaya, tuan-tuan. Baik. Nabi SAW pernah menyebutkan satu hadis tentang satu doa. Kan, Allah maghfir li zambi wa wasi'li fi dari wa barikni fi rizki. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku, ya Allah. Luaskanlah bagiku rumahku ini, ya Allah. Dan berkatilah aku dalam rezekiku, ya Allah. Itu doa yang kita minta pada Allah Ta'ala, supaya Allah ampunkan dosa kita, Allah luaskan rumah kita, kan, dan juga Allah berkati segala rezeki yang telah berikan kepada kita, tuan-tuan. Ya. Nabi SAW kita tengok pada sirah, kan, Nabi rumah dia tak adalah besar banyak, ada bilik kecil-kecil, kan. Pernah disebutkan dalam satu riwayat bahawa Nabi SAW
apabila dia solat, kan, kaki Nabi itu terkena kaki isterinya Aisyah radhiyallahu anha. Terkena kaki dia. Nabi solat kan, terkena kaki kan. Sebab apa? Bilik dia kecil je, tak ada besar benar dah. Kan? Ya. Tapi hidup dalam keadaan yang bahagia, cukup. Kan? Ya. Itulah apa nama tu, tanda keberkatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ya, walaupun sikit tapi cukup, walaupun rumahnya kecil tapi dirasakan luas, tuan-tuan dan puan sekalian. Dan kemudian disebut sikit tuan-tuan tentang adab-adab, kan, bila kita ni masuk rumah tuan-tuan, kan, rumah kecil, rumah besar kau, kan, saya nak sebutkan sikitlah kena adab-adab masuk rumah ni. Jadi di antaranya bacalah bismillah, kan, bila kita masuk rumah. Ya, ada orang masuk rumah masuk macam tu je, dia tidak ada adab, walaupun rumah sendiri. Bacalah bismillah dan kemudian bacalah doa, kan. Ya, jadi Nabi pernah sebutkan, jika seorang tu masuk rumah lalu disebut nama Allah saat dia masuk rumah itu, kan, ketika dimakan, syaitan kata tidak ada tempat bagi untuk makan dalam rumah itu, tidak ada tempat, dan tidak ada tempat untuk bermalam dalam rumah itu. Kan, ya, lebih orang yang mengamalkan membaca bismillah masuk rumah ni ada kebaikan yang Allah beri, kan. Allah jauhkan dia daripada gangguan syaitan, iblis dan seumpama dengannya. Sebab itulah hari ini banyak rumah-rumah yang dikongsi dengan syaitan, dikongsi dengan jin dan sebagainya. Sebab apa? Kesilapan kita sendiri. Kita tidak menjaga adab itu, kita tidak mengamalkan apa yang Nabi ajar. Jadi bila masuk rumah, kan, jin-jin syaitan ikut kita masuk rumah, tuan. Ya, panislah rumah tu. Kan, ya, ada jin dan syaitan dalam rumah tu. Itu bila gaduh sikit jadi teruk tu. Pondok kecil-kecil jadi besar-besar, kan, bodoh kecil ya, kan. Tapi akhirnya orang sabil dalam rumah tu. Sebab syaitan masuk campur, tuan-tuan, dalam urusan kita, kan. Ya, bahkan apa-apa yang apa nama tu yang kita buat, syaitan akan mengganggu kita. Bahkan kita nak beribadah pun diganggu oleh syaitan, walaupun dalam rumah kita sendiri. Ya, sebab tu kita jaga adab ini supaya Allah menjauhkan kita daripada rumah itu dimasuki oleh jin, syaitan dan sebagainya, kan. Ya, kita elakkan daripada gangguan-gangguan mereka itu. Okey, kemudian di antara lain ialah memberikan salam. Yang kedua, beri salam. Ya, masuk rumah bagi salam. Dan benda sunat, kecil benda tu, benda sunat, tapi dia punya faedah, dia manfaat sangat baik. Ya, sebab itulah kita diajar, tuan-tuan, bila masuk rumah beri salam walaupun tak ada orang. Kita masuk rumah kita sendirian, tak ada orang, anak kita sekolah, kan, kita masuk rumah seorang, kan, disunatkan bagi salam juga. Tapi cara salam itu mungkin berbeza. Kalau ada orang, kita beri salam Assalamualaikum, ada isteri, ada anak, ada cucu, kan. Tapi kalau tak ada orang, Assalamualaikum wa ala ibadikas salihin. Itu adab kita memberi salam kalau rumah itu tak ada penghuni, tak ada orang. Nabi ajar macam tu, tuan-tuan. Disunahkan, kan, untuk kita memberi salam pada rumah yang kosong ataupun premis-premis yang kosong dan sebagainya. Ya. Yang kemudiannya, perbanyakkan kita membaca Al-Quran, kan. Ya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, rumah itu sunyi, ya, seperti kubur, kan. Rumah itu gelap, kan, tak ada cahaya. Sebab itulah Nabi kata nawwiru manazilakum, kan, bis salati wa qiraatil Quran. Cahayakan rumah kamu, terangkan rumah kamu itu dengan kamu itu mendirikan solat dan kamu membaca Al-Quran, membaca Al-Quran, kan. Jadi kalau kita tak baca Al-Quran dalam rumah kita sendiri dan kita tidak mengimarahkan rumah kita itu dengan ibadah solat, tuan-tuan, ya, maka rumah itu nampak gelap, tak ada sori, nampak sunyi, tuan-tuan.
Ya. Jadi kalau kita nak jadikan rumah kita bainati jannati, di antaranya imarahkan rumah kita itu dengan baca Al-Quran. Siapa dulu baca? Kita sendiri yang baca, diikuti oleh isteri kita. Itu boleh anak-anak ikut. Kalau kita tak baca Quran, kan suruh bini kita baca, sorry lah. Kan abang ni suruh orang ya, cakap pandai, kan buat tak, kan ya. Anak-anak macam tu ya, ayah ni suruh baca Quran surat Nabi, tapi ayah sendiri tak baca Quran. Dan apa ya, burak, kan ya, pergi keluar duduk rumah tengok TV ataupun main rumah main game, kan. Main game lagi banyak daripada ibadah, main game banyak daripada baca Quran, tuan-tuan. Sedangkan dalam handphone kita tu macam-macam application yang boleh kita masukkan. Di antaranya kita masukkan Al-Quran. Itu boleh masukkan dalam ayat-ayat ataupun ayat-ayat pendek-pendek, kan, surah Al-Mulk contohnya, surah Yasin, kan, ataupun zikir-zikir seperti Al-Ma'surat dan seumpama dengannya. Ya, kita gunakan handphone kita itu dengan baik. Jangan kita gunakan handphone kita itu untuk keduniaan semata-mata, kan, rugilah kita. Kita dilalaikan, kan, dengan kemudahan-kemudahan seperti itu. Ya, sebab itulah disebutkan bahawa kemudahan, ada ulama menyebutkan dalam buku Tarbiyatul Aulad fil Islam tu disebutkan bahawa, kan, benda-benda macam media apa nama tu, macam handphone dan sebagainya, kan, dia umpama seperti pisau dia tu. Kan, orang tanya, kan, macam mana kita boleh tak gunakan internet? Boleh tak gunakan Google, kan, melayari internet? Boleh tak kita gunakan handphone kita? Handphone kita ni bukan kita buat, orang putih yang buat. Google tu bukan kita buat, orang Yahudi yang buat. Boleh tak kita gunakan? Boleh kita gunakan. Itu seumpama pisau. Pisau kat tangan kita, kan, bila pisau kat tangan kita, kita boleh ada dua pilihan. Sama ada kita nak gunakan pisau ini dengan cara yang betul ataupun cara yang salah. Kita gunakan pisau ini untuk benda yang bermanfaat, ataupun menjadikan pisau ini benda yang lara dan tidak berfaedah. Kan, pisau boleh memotong, kan, pisau boleh melapah, pisau boleh mencincang sayur, kan, bawang seumpamanya. Dan pisau juga boleh membunuh. Kalau digunakan untuk cara membunuh, boleh bunuh orang. Begitu juga dengan kemudahan-kemudahan yang ada ini, handphone kita, iPad, kan, apa jualah media sosial yang ada ini atas kita. Ya, kita nak gunakan cara yang baik ataupun yang tidak baik. Gunakan cara baik, Allah berikan ganjaran, Allah berikan pahala, tuan-tuan. Gunakan tidak baik, itu mengundang dosa, maksiat dan sebagainya atas kita lah, tuan-tuan ya. Jadi saya kata sekadar itu untuk malam ini. Banyak lagi sebenarnya, kan, insya-Allah ada masa ada jemput lagi, kita sambung lagi, tuan, kan. Ada empat perkara lagi buku tersebut, kan, ni baru ada 2 lah, insya-Allah, kan. Ada masa, diberi peluang, kita akan sambung di masa akan datang. Mudah-mudahan apa yang sampai ke ini akan memberikan kebaikan untuk diri saya dan juga untuk tuan-tuan puan sekalian, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, Engkau berikanlah keselamatan ke atas agama Islam yang maha suci ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berikanlah kesihatan yang baik kepada tubuh badan kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu dan hikmah kepada kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah segala rezeki yang telah Kau berikan pada kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami peluang untuk kami bertaubat sebelum kami mati ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rahmat kasih sayang-Mu ketika mana malaikat Israel mencabut nyawa kami ketika kami mati ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami maghfirah keampunan-Mu setelah kami mati ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami amat mengharapkan keridhaan-Mu ya Allah. Kami amat mengharapkan syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami ini daripada siasaan api neraka-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada kemurkaan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu kelemahan diri sendiri.
Mohon maaf atas kesilapan saya. Terima kasih kepada pihak Masjid Sendang. InsyaAllah jumpa lagi pertemuan akan datang. Aku ni qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.